Keputusan yang kita lihat hasil pertemuan pemimpin negara-negara Islam adalah sesuatu yang dijangkakan, namun ia tetap sesuatu yang mungkin mengecewakan kebanyakan kita. Namun Malaysia tetap berada di hadapan menerajui pandangan dunia, khususnya dalam kita cuba untuk menatijahkan suatu resolusi yang lebih baik ataupun keputusan yang lebih baik, khususnya dalam sokongan kita kepada masyarakat Palestin. Assalamualaikum dan salam muhibah. Saya Syed Munawar. Ini adalah bicara naratif secara langsung untuk kita berikan suluhan kepada topik survival Palestin dan melihat kepada senario perkembangan situasi semasa. Dua panelis yang kami bawakan buat masa ini secara langsung di studio. Di sebelah kanan saya, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh, Profesor Hubungan Antarabangsa, Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNIZA. Terbang khas katanya ialah kalau setakat untuk orang Palestin apa salahnya. Ya. Yang perlu disebut adalah Prof juga adalah bekas tahanan 2 hari ditahan oleh Israel. Ini masa episod lama dahulu kita berbincang tentang Mavi Marmara, kalau anda masih ingat. Terima kasih Prof kerana hadir. Terima kasih. Dan ini bersama di studio juga Ketua Pegawai Eksekutif My Aqsa Defenders, Muhammad Aiman Muhammad Zin. Assalamualaikum Aiman. Kita harapkan lebih ramai lagi orang muda. Saya anggap orang muda lah Prof, ya. Kerana Prof ni sebarisan dengan saya, seangkatan dengan saya. Mungkin kita selain daripada mendoakan, melihat kepada perkembangan. Sudah berapa hari? 40 hari saya kira. Besok masuk 40 hari. Prof dahulu untuk kita melihat perkembangan selepas 40 hari dan juga mungkin mengulas hasil pertemuan pimpinan negara-negara Islam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya tak nampak satu perubahan yang besar yang berlaku, tapi bagi saya satu episod yang begitu tragik kepada umat Islam di Palestin, di Gaza khususnya. Hari ini kita tengok macam mana hospital yang sepatutnya dijaga oleh mana-mana pihak. Itu tempat yang terakhir untuk nilai manusiawi disalurkan di situ. Tapi di situ menjadi tempat bagaimana manusia serangan dibunuh begitu kejam, kanak-kanak tiada lagi oksigen yang menampung untuk mereka terus hidup, orang tua hilang ubat, hilang upaya dan sebagainya. Ini satu sejarah dalam episod tragedi manusia lah di dunia moden hari ini. Kita tak pernah lihat berlaku di mana-mana perang. Hospital diserang, tempat refugee juga diserang. Semua tempat diserang, tidak ada tempat yang tidak diserang. Jadi saya tak tahu nak keluarkan perkataan apa untuk mendefinisikan serangan yang berlaku ke atas umat Islam di Gaza khususnya. Dan kita mengharap sebenarnya adanya campur tangan negara-negara yang besar, PBB, OIC. Tapi malangnya sehingga hari ini kita tak nampak sesuatu yang konkret untuk menyelesaikan masalah di Gaza tersebut. Ini masalah manusiawi, masalah kemanusiaan yang besar. Ia bukan soal perang saja, ia soal macam mana kita nak menyelamatkan manusia yang tidak terlibat dengan perang sebenarnya. Dan mereka mencuba melarikan diri, tapi tempat yang mereka berlindung juga diserang. Israel mengatakan tempat paling selamat untuk kamu adalah di selatan. Mereka bergerak dengan berjalan kaki ke selatan, dan di selatan pun mereka bom. Jadi saya kira tiada tempat yang selamat untuk mereka, walaupun di hospital, walaupun di sekolah PBB, walaupun di tempat awam yang lain. Kita doakan yang Allah bantu untuk selesaikan di saat manusia tidak lagi mampu menyelesaikan masalah ini. Aiman melihat 40 hari yang kebelakangan ini bagaimana? Okey, kalau saya boleh kongsikan, saya mulakan dengan satu pesanan ataupun seruan lah daripada seorang sahabat saya yang berada di Gaza. Bila saya dimaklumkan bahawasanya beliau kehilangan lebih daripada 20 ahli keluarga dan juga telah memusnahkan rumahnya, completely destroyed rumah dia. So bila dapat ber-WhatsApp beberapa hari lepas, bila saya kata bagaimana keadaan kamu wahai sahabat, dia menjawab dengan satu zikir yang bila kita dengar tu sangat, orang kata apa ni, menyentuh hati kita lah. Dia akan kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dia akan kata kami dalam keadaan yang baik, sahabatku. Doakanlah kami teruskan bersama dengan Palestin. So bila kita melihat jawapan-jawapan sebegitu, kita sangat sebablah sebenarnya. Walaupun beliau mungkin kehilangan ramai ahli keluarga, harta benda hilang sekelip mata, dibom oleh rejim Zionis. Tetapi masih lagi boleh dalam keadaan yang baik, yang kuat semangatnya. Dan inilah yang kita lihat selepas 40 hari sebenarnya. Besok genap 40 hari genting Gaza itu diserang dengan begitu dahsyat, yang telah mengorbankan lebih daripada 11,200 nyawa.
dan lebih hampir 70% adalah di kalangan kanak-kanak dan juga wanita. Dan bila Prof bersebut tentang hospital, beberapa hari lepas sedang kita bergembira ataupun pulang ke kampung sempena cuti panjang Di Pavali. Agak orang kata apa ni, agak menyedihkan adalah kalau kita tengok di media sosial dan sebagainya, berkenaan dengan Hospital Al-Shifa, antara hospital yang terbesar di Gaza, yang ketika ini sedang dalam keadaan yang sangat kritikal. Beberapa hari lepas lebih 5 bayi peramatan telah terkorban kerana tidak ada cukup oksigen dan sebagainya. Beberapa pesakit di dalam ICU terpaksa dikeluarkan daripada ward. Dan juga kalau lihat beberapa footage atau gambar video bagaimana bayi-bayi peramatan ini yang masih hidup diletakkan di kawasan yang kalau kita tengok pun tidak sesuai untuk dihuni oleh bayi ataupun manusia sebenarnya. Dan di sekeliling Hospital Shifa itu penuh dengan ada beberapa berita yang kita lihat petang tadi pun, beberapa Merkava ataupun kereta kebal Israel, dan juga ada beberapa sniper Israel yang sedang menembak orang-orang yang sedang berlindung di Hospital Al-Shifa. So ini salah satu daripada kalau orang melihat isu Gaza ni hanya daripada isu kemanusiaan atau agama semata-mata, dia adalah hak asasi manusia yang paling, orang kata ni, paling umum yang perlu kita lihat supaya kita tidak berada di pihak yang neutral, tapi kita kena memilih pihak. Itu yang pertama. Kita perlu memilih pihak sama ada bersama dengan sahabat-sahabat kita di Palestin atau bersama dengan satu rejim yang ingin membunuh rakyat Palestin, iaitu rejim Israel Zionis. Dan tadi pun keluar berita daripada Al Jazeera yang dari salah seorang daripada menteri kabinet di Israel, menteri kewangannya, yang mengeluarkan kenyataan bahawasanya ada perbincangan di dalam Knesset, Parlimen Israel, yang mereka cuba angkat supaya sahabat-sahabat kita di Gaza ini, seramai 2.3 juta orang ini, diberikan satu option dipanggil voluntary migration. Bukan sahaja ke Sinai, sebelum ni ada cadangan untuk dipindahkan ke Sinai, tapi juga negara-negara yang bersimpati dengan Gaza ni, ambillah orang-orang Gaza ini. Tapi memang itu niat akhirnya kan? Ya, betul. Supaya mereka dapat menguasai sepenuhnya. Maka kalau kita submit, kita tunduk kepada itu, maka tercapailah hasrat Zionis tu. Saya melihat Gaza benteng terakhir perjuangan rakyat Palestin untuk menuntut kemerdekaan dan merampas balik tanah mereka yang dijajah selama lebih 75 tahun. Dan kalau itulah rancangan mereka untuk mengeluarkan, meminta simpati dunia untuk menerima. Kelihatan diplomatik, tetapi itulah niat yang terselindung. Tapi itu niat yang terselindung untuk mengeluarkan. Kita akan melihat nakbah yang kedua. Episod di mana semasa tahun 1948, sebab saja negara haram Palestin ditubuhkan, mereka telah menghalau keluar hampir 800,000 warga Palestin keluar dan menjadi pelarian hingga hari ini. Dan kalau saran itu untuk keluar secara sukarela diterima baik oleh orang Gaza, orang Palestin dan juga dunia-dunia Islam, maka saya kira itu satu nakbah, malapetaka yang kedua berlaku kepada warga Palestin. Dan saya kira jumlahnya lebih besar daripada nakbah pertama. Kita ada 2.3 juta manusia yang memerlukan simpati, memerlukan bantuan kemanusiaan daripada satu dunia untuk bantu mereka. Tiba-tiba mereka cuba dijinakkan, ditawarkan, digula-gulakan dengan keluar dan daripada tanah air mereka. Dan ini yang kehendak Israel, kerana melihat ada perbincangan sebenarnya pasca serangan ini, pasca perang Israel, apa akan kita buat ke atas bumi Gaza. Matlamat Israel untuk menghancurkan Hamas, dan untuk menghancurkan Hamas keluar semuanya kerana mereka tak boleh nak identify di mana Hamas kan ini. Dan bagi mereka mungkin Zionis Israel melihat semua warga, semua rakyat Palestin di Gaza adalah Hamas. Dan selagi Hamas ada di Gaza, selagi itu penentangan berlaku. Dan hari ini kita tengok 39 hari yang lepas kita melihat bagaimana Israel dicabar, dicabar dari sudut moralnya, dari sudut kekuatan persenjataannya, risikannya dan sebagai peralatan ketenteraan yang cukup canggih, bagaimana terlepas, bagi terlepas pasukan militan, bagi mereka militan Brigade Al-Qassam masuk dan membunuh dan juga menawan 200 orang, 200 orang daripada orang warga Israel. Dan bagi mereka satu benda manual yang besar. Dari sudut ketenteraannya, bagaimana satu pertubuhan yang kecil boleh menewaskan
yang menjaga sempadan mereka itu. Dan mereka mengenal pasti cara yang terbaik adalah hancurkan Hamas. Bagaimana hancurkan Hamas? Kita kawal Gaza itu. Dan selagi Gaza di bawah Hamas, selagi itu mereka tidak akan tenteram. Tambah-tambah lagi terbukti bahawa Hamas hari ini dah tidak seperti Hamas 10 tahun yang lalu. Ya, pada 2012 kita saksikan Hamas mula menunjukkan taring mereka. Dan Israel merasakan ya mereka makin berkembang, tapi tidaklah sampai macam apa yang berlaku 38 hari lepas sehingga dapat menyerang masuk. Dan hari ini kalau Hamas dibiarkan, maka saya kira Zionis Israel akan terancam negara mereka dan juga kekuatan ketenteraan mereka. Ya, ada turun naiknya semangat kita, dunia juga, bukan hanya kita saja, melihat kepada insiden ini, dan ia betul-betul meletakkan kita dalam dilema, kerana hari ini kita bercakap soal simpati terhadap keganasan dilakukan oleh pihak Zionis terhadap rakyat Palestin. Apabila ditawarkan solusi boleh meninggalkan atau bermigrasi lah, itu sekaligus memenuhi matlamat sebenar apa yang diingini oleh pihak Zionis. Tetapi di waktu yang sama, selama mana kita boleh bertahan dengan sekadar begini, berpolemik dan berretorik, di waktu yang sama kita melihat bagaimana semangat mereka yang berada di Gaza itu sendiri. Tak apa, ini medan kami, perlu pertahankan. Jadi Aiman melihat kepada paradoks yang ada. Saya akan sambung sedikit poin daripada Prof tadi, sebab banyak bila di Max Defender kita banyak berkongsi dengan pelbagai generasi, terutama generasi muda, yang melihat bahawasanya kenapa perlu pejuang Palestin, terutamanya Hamas Al-Qassam ini bertarung dengan Israel yang begitu besar kuasanya, yang antara the advanced military power in the world. Kenapa perlu ambil risiko-risiko tersebut? Tapi kalau kita lihat dari segi sejarah, Prof disebut pada 2012, pada perang 2014 sebagai contoh, dan juga 2021. Setiap kali perang tu, untuk makluman semua, sahabat-sahabat kita di Palestin, pejuang Palestin menggunakan terma-terma yang hebat dalam operasi ketenteraan mereka. Contohnya pada 2014 mereka menggunakan Ma'raqat Asfi Makul. Kemudian 2021 menggunakan Ma'raqat Saif Al-Quds dan sebagainya, dan ketika ini mereka menggunakan Ma'raqat Taufan Al-Aqsa, umpama satu taufan yang datang kepada Israel. Dan kita kena lihat, walaupun dalam keadaan Gaza itu dikepung semenjak 2007, dalam keadaan yang kadang-kadang bila kami berinteraksi dengan anak-anak muda ni, mereka menganggap Gaza itu luasnya besar. Tapi saya kalau dibuat comparison tu, separuh negeri Perlis itulah Gaza, dengan seramai 2.3 juta orang. Jadi kenapa, dan soalannya adalah kenapa, dan juga adakah Hamas boleh menang ataupun adakah perjuangan rakyat Palestin itu boleh menang? Kita dapat lihat pada hari pertama berlakunya serangan 7 Oktober tersebut. Kebetulan ketika itu kami ataupun saya dan juga Tuan Ade, kami sedang berbengkel advokasi untuk Palestin. Dan bila berlakunya serangan, Tuan Ade An-Nuri dia beritahu saya, Aiman, ni ada satu perkara yang akan besar yang berlaku, dan dia pun terkejut kerana bagaimana operasi tersebut boleh, orang kata apa ini, menghapuskan keseluruhan pos-pos kawalan tentera di sepanjang sempadan di Gaza. Dan mereka dapat advance lebih besar keluasannya daripada Gaza. Dan dalam masa 10 jam sahaja lebih 5,000 roket pejuang Palestin dapat menembusi, dan mereka dapat masuk ke kawasan-kawasan yang strategik yang dikawal oleh tentera-tentera Israel. Jadi ini kita menunjukkan bahawa dalam keadaan mereka ditekan, dalam keadaan mereka disekat udara, laut, darat dan sebagainya, mereka boleh membina kekuatan-kekuatan ini. Dan daripada mana kekuatan ini hadir? Sudah semestinya dia datang daripada individu-individu yang dilatih, bukan sahaja dari segi fizikal tapi juga dari segi rohaninya. Kerana berkait dengan adakah mereka ingin meninggalkan, dan ada juga kelompok yang mengatakan bahawasanya sebaiknya mereka ini keluar daripada Gaza dan juga tinggallah di kawasan-kawasan yang lebih mudah untuk mereka ini hidup. Tapi sebenarnya itulah tanah mereka. Dan kebanyakan yang berada di Gaza ini pun adalah hasil daripada peristiwa Nakbah yang berlaku pada 1948 dan juga 1967. Jadi itu yang kita ingin tekankan kepada masyarakat, bahawasanya mereka perlu kekal berada di dalam untuk tidak berlakunya Nakbah kedua, dan juga mereka adalah benteng terakhir
untuk membebaskan bumi Palestin itu daripada dijajah oleh Israel. Sekali lagi. Ada bagaimana kita membina naratif ini yang saya nak minta Prof nanti huraikan, kerana kita pun sebut berkali-kali kekuatan ketenteraan Israel dengan Iron Dome-nya, dengan teknologi antara ketenteraan yang paling canggih di dunia. Tetapi pada 7 Oktober seperti mereka dipermainkan, sehingga kan ada yang berteori ia disengajakan untuk menjustifikasikan wiping out kesemuanya. Kalau itu permainannya, bererti polemik kita selama ini hanyalah reactionary kepada, maknanya kita react kepada percaturan yang mereka nak, sehinggalah timbul idea lunak bahawa harus pindah untuk selamat. Ayat-ayat ini timbul dan kita menggunakannya. Berarti kita adalah antara permainan bidak catur. Ini Prof akan ulas selepas kita berehat seketika. Ya. Excellencies, with due humility, I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks, institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza, halt all Israeli settlement activity and settler violence against Palestinians in the West Bank. Immediately cease the forced displacement of civilians. Investigate and prosecute all breaches of international law, including war crimes, through international judicial institutions. Support the Arab Peace Initiative and facilitate negotiations with reputable mediators to advance the two-state solution. With the recognition of an independent state of Palestine based on the pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital, and combat the global rise of Islamophobia while safeguarding the right to peaceful expression of support for the Palestinian cause. In closing, allow me to reaffirm Malaysia's ironclad commitment to the Palestinian cause. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan payung rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Selalu saja setiap kali kita ada rehat, perbincangan di luar ruang udara tu mungkin lebih panas agaknya daripada apa yang kita bincang di udara. Bersama pada waktu ini membincangkan tentang survival Palestin, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh dari UNIZA dan juga Muhammad Aiman Muhammad Zain dari My Aqsa Defenders. Saya bangkitkan tadi kerana di peringkat awal pusingan sebelumnya kita banyak membicarakan tentang kekuatan, kecanggihan Zionis. Namun pada 7 Oktober ia dibolos seperti mereka tidak bersedia. Seperti Iron Dome tu ada orang tekan butang off kan. Dan mereka retaliate kembali sehinggalah menjelang 40 hari ini mula timbul cakap-cakap bahawa seperti tak boleh ditangani lagi. Ada baiknya rakyat Palestin ini meninggalkan. Tapi itulah the end in mind. Itulah niat akhir sebenarnya supaya semua rakyat Palestin ini keluar. Dan kita bicarakan tadi tentang
hospital yang turut dibedil. Dalam keadaan Amerika sudah menyatakan jangan serang hospital. Tapi itu macam kita ni macam kena main, Prof. Macam inilah reaksi, inilah perbincangan yang mereka nak kita bincangkan supaya timbul simpati dan akhirnya apa pilihan? Keluarlah. Di waktu yang sama, sebab itu ada yang teori mengatakan mungkin serangan yang berlaku itu pun diizinkan oleh Mossad supaya inilah solusi yang didorong. Bukankah kita termasuk ataupun apa nak sebut terpengaruh dengan permainan ini, dan ini yang kita polemikkan hari ini, Prof. Ulas sikit. Baik, yang pertama kita melihat serangan Hamas pada 7 Oktober tu, kita tidak harus melihat serangan pada hari itu sahaja. Kerana isu Palestin ni, isu dijajah ni dah sejak tahun 1948 hingga sebelum tu lagi. Bahkan sebelum tu lagi bagaimana Inggeris telah menjajah Palestin selama 30 tahun. Jadi kalau kita campur 30 tahun campur 75 tahun, dah 105 tahun Palestin telah dijajah. Jadi perjuangan Hamas yang berlaku hari ini adalah penerusan daripada perjuangan untuk membebaskan negaranya. Tanah air mereka dan tanah umat Islam juga. Dan naratif yang betul ialah isu yang kita perlu tonjolkan sekarang adalah isu penjajahan. Dan bagaimana penduduk tempatan, indigenous people, cuba membebaskan tanah air mereka. Dan ini dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa. Dari sudut apa dipanggil sebagai armed struggle sampai peringkat boleh menggunakan kekuatan persenjataan untuk membebaskan tanah air mereka. Dan kita juga harus melihat peristiwa-peristiwa yang terakhir sebelum berlakunya 7 Oktober itu. Kita adanya Abraham Accord, kita ada normalisasi, dan kita adanya sampai Saudi sendiri hampir untuk bersetuju dengan normalisasi. Dan Hamas dilihat tidak ada lagi pilihan yang lain yang boleh untuk membangkitkan kembali perjuangan mereka. Kita menyaksikan intifadah tahun 1987 berlaku kerana desakan Israel begitu ganas pada ketika itu. Dan hari ini kita melihat Israel, perang yang berlaku 2012, 2014, kemudian 2021, ini perang-perang yang semakin menyebabkan Hamas tertekan di dalam saat Israel semakin berkuasa dan negara-negara Islam semakin meminggirkan Hamas ini atau meminggirkan penduduk Gaza, perjuangan orang Palestin. Dan Hamas ada pilihan. Dan mereka dan yang terakhir apabila Netanyahu di PBB dengan bangganya menunjuk peta baru Middle East, Timur Tengah, di mana peta baru itu tanpa Palestin. Dan apa yang dicanangkan sebelum ini atau dilihat sebagai hanya perbahasan Akademi Israel cuba membentuk Israel Raya, Gratis Israel. So apabila Netanyahu secara arogannya, secara sombongnya menunjuk peta baru Timur Tengah tanpa Palestin, itu telah menunjukkan bahawa benarlah kata-kata sebelum ini, perbincangan sebelum ini, Israel mewujudkan satu negara lebih besar tanpa Palestin. Dan adanya perbincangan yang warga Palestin, warga Gaza harus keluar, yang kita bincangkan sebelum ini. Dan Hamas melihat ini mereka harus buat sesuatu ditentang agar warga dunia, warga Arab, warga Islam melihat kembali apa isu yang sepatutnya mereka tangani dengan betul. Dan benarlah apa yang Hamas buat itu, walaupun dengan harga yang cukup tinggi, dengan darah dan kematian yang cukup besar, tapi dunia seakan bangkit daripada tidur. 2 hari lepas, ratusan ribu di London, ratusan ribu di kota Eropah yang lain, di Amerika sendiri, puluhan ribu, dan di negara-negara Islam yang lain bangkit untuk bercakap soal ini isu kemanusiaan, ini isu yang perlu diselesaikan oleh PBB dan sebagainya. Tapi ialah kita melihat walaupun sedikit yang dapat dibantu oleh PBB, mungkin OIC, tapi ia cukup menyedarkan kita. Jadi naratif penjajahan ini satu naratif yang panjang, yang kita harus melihat bahawa perjuangan ini perjuangan yang panjang, yang perlu ada penerusannya. Dan saya melihat bagaimana penduduk Gaza dibunuh, kanak-kanak menjadi target. Saya melihat ini dirancang secara teliti, secara memang terancang, supaya tidak ada penerusan perjuangan itu akan terhenti apabila remaja mereka, kanak-kanak dibunuh. Dan orang tua ditakuti dengan serangan bom setiap hari. 1 minit 1 bom.
dan kanak-kanak mati setiap 10 minit. Ini satu benda yang tidak pernah berlaku dalam sejarah perang di dunia moden hari ini. Dan cuma saya merasakan bahawa perjuangan Hamas ini satu perjuangan yang seperti mana sahabat Aiman sebut tadi, ini perjuangan yang ada disiplinnya, ada kekuatan rohani, kekuatan jiwanya. Dan kita yakin bahawa penjajah tidak selamanya akan boleh menjajah satu negara yang dijajah itu. Dan perjuangan yang menentang penjajahan berakhir dengan kemenangan orang yang dijajah. Ini berlaku seluruh dunia. Kalau kita tengok sejarah Aiman dia, di mana saja penduduk yang dijajah, yang mereka dibunuh, mereka dihalau dan sebagainya, akhirnya mereka akan capai kemenangan. Di negara kita Malaysia pun. Ini yang berlaku. Kita bercakap Indonesia paling hampir dengan kita, yang mungkin kita ni tidak ada perlawanan yang mungkin sehebat Indonesia. Indonesia berapa ramai mereka dibunuh, tapi dengan buluh runcing mereka menghalau penjajah Belanda. Dan kita perlu bangga. Orang ada yang bercakap macam Aiman kata tadi, kenapa perlu berlawan, kita perlu damai, keluarlah daripada bumi yang sempit itu. Ada juga bercakap soal kita tak ada senjata, kita tak ramai. Orang yang menentang penjajahan memang tak ramai. Di tanah Melayu kita bercakap Datuk Bahaman, kita bercakap Tok Gajah, Tok Janggut, Mak Kilau, Haji Abdul Rahman Limau di Terengganu, Rentap di Sabah, Mak Saleh di Sabah dan Sarawak. Ini perjuangan yang tidak ramai yang memikul perjuangan untuk memerdekakan tanah ini, tapi nama mereka disebut hari ini. So Hamas adalah generasi yang cuba untuk membebaskan tanah air mereka walaupun digelar sebagai teroris. Ini satu benda yang cukup besar yang Amerika menggelar mereka teroris. Tapi berapa banyak yang Hamas bom negara lain. Baik. Saya membayangkan audience untuk yang mengikuti perbincangan kita. Saya tidak pasti kalau perbincangan ini sampai ke peringkat antarabangsa dalam keadaan media dan juga konteksnya. Prof menyebutkan tadi soal telitinya strategi Zionis ini. Kerana itu ada yang menganggap mungkin serangan 7 Oktober itu sendiri adalah didalangi oleh Zionis sendiri untuk memberi justifikasi. Mereka membuat wiping out yang terakhir. Dan itulah mesejnya. Kerana itu di dalam parlimennya sudah diwar-warkan bahawa ada idea untuk memberikan semacam jaminan keluar. Kerana itu yang diingini. Jadi berbahaya kalau kita mula lunak bila bercakap tentang ini kerana dia akan menuju ke situ. Apa bacaan Aiman tentang ini? Kaitan dengan permainan naratif, kita dapat lihat bila berlakunya serangan 7 Oktober tersebut, naratif di bahagian barat, media-media barat yang kita tahu pun media-media masa di bahagian barat ini dikuasai oleh pro-Israel dan sebagainya, lobby di US dan sebagainya. So kita dapat lihat kebanyakannya akan mula bermain naratif bahawasanya Hamas ini teroris. Pengganas mereka telah menyembelih bayi dan sebagainya, dan beberapa berita-berita tersebut pun sebenarnya adalah berita palsu yang telah disahkan oleh beberapa wartawan-wartawan ternama di sebelah sana. Jadi antara yang kita cuba lakukan kalau daripada pihak Al-Aqsa Defenders, yang kita banyak melakukan advokasi melalui media-media baru. Contohnya pada 2021 kita menggerakkan #IsraelKoyak yang berjaya mengoyakkan Israel, dan tahun ini bila berlakunya serangan kita mulakan dengan #IsraelCuak yang jumlah capaian sudah lebih 270 juta di seluruh dunia. Kita cuba untuk melawan naratif-naratif yang dibawa oleh media-media barat. Dan apa bezanya peperangan kalau di Gaza bermula 2008, 2009, 2012, 2014 dan juga 2021 dan juga 2023 adalah media-media baru yang ada pada hari ini. Maksudnya, kalau dahulu kalau kita mendapat berita ataupun maklumat itu, dia kebanyakannya lah daripada media massa, media cetak dan sebagainya. Tapi ketika ini kita boleh tahu real time apa yang berlaku di Gaza. Kita boleh lihat beberapa hari lalu di kawasan tebing barat, yang kita jangan lupakan sahabat-sahabat kita di tebing barat, di Jenin, di Tulkarem, di Bethlehem, yang seorang pemuda ini sedang melakukan TikTok live berkongsi tentang apa yang berlaku, dan juga ada beberapa askar Israel datang membelasah dan juga menangkapnya, dan beribu orang dapat melihat secara live. Inilah sebenarnya kisah yang berlaku di Palestin. Jadi yang cuba kita lakukan adalah membawa naratif, counter naratif kepada apa yang dibawa ataupun apa yang disumbatkan oleh media-media barat ini. Itu yang pertama, kita melawan naratif apa yang dibawakan oleh Israel melalui kuasa-kuasa media dan juga kuasa-kuasanya yang pelbagai.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita cuba membawa pendekatan bahawasanya seperti yang dikongsikan oleh Prof, apa yang dilakukan ataupun justifikasi yang dilakukan oleh rakyat Palestin adalah mereka ini dijajah, mereka ini ingin membebaskan tanah air mereka. So kalau kita buat perumpamaan, apabila mereka sudah dijajah puluhan tahun, 75 tahun, dan kita cuba memberikan ubat yang salah, sudah semestinya orang ini akan bangkit dan juga melawan. Sebagai contoh, ramai di media sosial yang masih melihat bahawasanya jalan yang terbaik adalah jalan perdamaian dengan Israel sebagai contoh. Jalan atas kertas, meja rundingan dan sebagainya. Tapi kita lihat kenapa rakyat Palestin ini bangkit bila Prof sebut tentang intifada, kebangkitan. Kita boleh dapat lihat selepas perjanjian Oslo 1993. Dan selepas itu berlakunya intifada yang antara yang terbesar oleh rakyat Palestin, kerana mereka sudah merasakan bahawasanya enough is enough. Cukuplah kami diberkudakan. Cukuplah kami menjadi bahan boneka di atas meja rundingan. Walhal selepas perjanjian Oslo tersebut, lagi banyak tanah-tanah milik rakyat Palestin dirampas. Dilakukan apa yang dipanggil apartheid wall, yang hari ini yang perlu pemimpin dunia menggunakan istilah ini. Apartheid yang berlaku seperti mana yang berlaku di Afrika Selatan sebelum ini. Prof menyebutkan soal sentimen dan gejolak baru. Aiman memperkukuhkan hujah itu, mengatakan bahawa dunia juga sudah menyambutnya, dan itu berbeza mungkin dengan beberapa episod yang sebelumnya. Kita melihat kalau Tahrir Square itu berlaku hanya dengan Facebook, dengan Twitter, tetapi dengan gejolak yang ada ini, adakah ia menimbulkan lesut kepada kesombongan Zionis? Apakah akan berubah, ataukah Zionis sudah menjangkakan bahawa 6 negara Islam itu akan tidak memberikan sanction yang diingini oleh seluruh dunia, dan bagaimana kita boleh membawa kesan yang berbeza sementara dunia hari ini seperti yang kita hujahkan sudah mula melihat hipokrasi Zionis dalam ini. Kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Kementerian Pendidikan khususnya akan diperuntukkan 58.7 bilion ringgit. Penambahan besar 1.9 bilion ringgit untuk menaik taraf dalam negara sekolah-sekolah di seluruh negara. 930 juta kerja naik taraf bangunan. Termasuk 185 projek Prasarana Taif di Sarawak dan 155 di Sabah. 1 bilion penyelenggaraan semua jenis sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah pendidikan khas. 26 buah sekolah baru
dibina dengan kos 2.5 bilion ringgit. Ini termasuk di Tuaran, Bintulu, Kuantan, Bandar Seri Iskandar Perak, Kota Baru Kelantan. Tak pernah tinggal Kelantan. Kita bercakap tentang survival Palestin. Saya nak beralih semula kepada Prof kerana keputusan 6 negara Islam ini sendiri. Saya bayangkan Zionis dah menjangka dah ada 4 negara ini tidak akan memberikan dukungan yang bulat untuk membantu Palestin ini. Jadi apa natijahnya? Adakah bererti the energy is going down dalam konteks kerana kita cuba mencari solusi tapi nampaknya kita hanya mampu pada peringkat ini berpolemik lagi? Okey, pertamanya saya rasa apabila negara-negara Islam bersetuju untuk membuat persidangan khas ketua-ketua negara, Perdana Menteri, Presiden sebelum ni 3 tahun sekali mereka bertemu dan ada persidangan khas ni satu benda yang positif lah ke arah untuk melihat isu Palestin sebagai isu yang perlu ditangani secara bersama oleh ketua-ketua negara Islam. Cuma yang katakan tadilah ada 4 buah negara yang tak bersetuju dan kita memang merasakan itu akan berlaku kerana mereka 4 buah negara is expected dan 4 buah negara inilah yang bersetuju ke normalisasi. Cuma kita melihat bagaimana negara-negara yang lain. Kita ada 57 buah negara di dalam OIC itu, hanya 4 buah negara yang tidak bersetuju. Dan ada yang abstain. Kita tak tahu siapa yang abstain. Tapi majoriti bersetuju dengan saranan gencatan senjata, saranan supaya perlu dilakukan sesuatu yang menyebabkan Amerika dan Israel berfikir lebih panjang sebelum menyerang ataupun isu kemanusiaan berlaku hari ini. Ini satu permulaan yang baik. Di PBB pun kita tengok untuk selesaikan isu-isu berkait dengan perang ini, perang Yugoslavia sebagai contohnya, dia bukan berlaku hanya sekali persidangan. Dia berlaku berkali-kali. Dan saya rasakan ia satu permulaan yang baik. Dan peranan Perdana Menteri kita cukup aktif bertemu dengan ketua-ketua negara sebelum dan selepas persidangan itu. Saya rasa ini cukup besar erti kepada perjuangan kemanusiaan untuk menghentikan perang, menghantar bantuan kemanusiaan. Dan kita cukup ke depan soal ini. Dan saya tengok kadang di mana tenaga dia ambil kan, tak berhenti dia pergi. Walaupun keputusan yang kita harapkan tidak berlaku dalam masa yang terdekat ini, tapi kita telah membina satu laluan supaya berlakunya yang gencatan senjata, bantuan kemanusiaan masuk tanpa sekatan ataupun adanya boleh masuk tapi dengan kadar-kadar tertentu. Itu yang kita tak nak. Dan kalau Blinken boleh pergi ke semua negara-negara untuk melobi supaya menyokong Israel, tidak memberi tekanan Israel. Saya rasa negara Islam juga perlu membuat demikian dan PMF kita dah buat sebahagiannya dan kita harapkan negara-negara Islam juga main peranan. Jadi bagi saya OIC tidak gagal sepenuhnya walaupun tidak tercapai satu keputusan yang konsensus semua bersetuju, tapi at least majoriti bersetuju. Hanya 4 buah negara yang besar ini, kita bercakap Saudi dan negara utama dalam OIC ini tidak bersetuju. Ia memberi tamparan kepada kita sebenarnya bahawa negara yang kita harapkan dan OIC ini ditubuhkan kerana isu keganasan di Baitul Maqdis 1969. Itu sebab OIC ditubuhkan. Tapi bila berlaku hari ini, kenapa OIC tidak main peranan? Itu persoalan di peringkat bawah. Bahkan di peringkat antarabangsa pun. Cuma saya melihat positifnya di situ. Tak boleh untuk kita hentam OIC mengatakan gagal sepenuhnya. Memanggil mesyuarat itu satu kejayaan yang saya kata yang besar kerana memulakan perbincangan. Seperti mana saya katakan tadi, untuk menyelesaikan isu antarabangsa, dia bukan dengan satu kali meeting. Di Security Council dah berkali-kali veto ini, veto yang tu, bincang yang ni, resolusi yang tu. Jadi proses yang berlaku dan kita harapkan adanya perakhiran yang baik untuk isu ini. Aiman, berarti dalam konteks sementara kita menanti solusi yang lebih wajar untuk rakyat Palestin ini, yang kita kena sungguhi adalah misi kemanusiaan. Betul. Apa jalan ke depan supaya kita dapat lebih membantu dengan lebih berkesan?
Baik, hasil juga daripada lawatan kita punya Perdana Menteri kepada beberapa negara Arab, terutamanya di Mesir. Alhamdulillah melalui kerjasama dengan Wisma Putra, bahagian Asia Barat dan juga lebih daripada 50 NGO, kita telah menggerakkan apa dipanggil Ops Ihsan, di mana kita telah berjaya mengumpul lebih 50 tan sumbangan daripada rakyat Malaysia, di mana 50 tan itu sebahagiannya adalah ubat-ubatan dan sebahagiannya adalah barangan bayi dan juga food item yang bersesuaian dengan flavor ataupun cita rasa sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan untuk makluman, semalam kami dapat makluman daripada pegawai NGO di Gaza, barangan itu sudah selamat sampai ke dalam Gaza, yang mana yang utamanya yang telah sampai itu barang-barang ubatan, dan 20 tan lagi sebenarnya dalam perjalanan untuk sampai ke Gaza. Dan ini adalah salah satu daripada manifestasi ataupun kejayaan yang dilakukan oleh pimpinan negara kita berhubung direct dengan kerajaan di Mesir, supaya untuk memastikan barang-barangan ini sampai ke Gaza dengan cepat. Kalau untuk NGO menghantar sendiri mungkin mengambil masa 4 hingga 6 bulan maksimum, minimum tapi dengan bantuan daripada G2G ini, sumbangan ini terus dapat kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Kerana inilah yang sangat penting ketika ini. Selain daripada perbincangan di peringkat atasan berkenaan dengan politik, ketenteraan dan sebagainya, tetapi sumbangan terus, ubat terus yang orang kata apa ni, yang diperlukan oleh sahabat-sahabat kita di Gaza adalah makanan dan juga ubat-ubatan. Itu yang pertama. Dan kalau saya boleh kongsi sikit, Prof, berkenaan dengan apa faktor-faktor yang boleh kita lihat dalam bahasanya adalah untuk memerdekakan Palestin ini, antara yang dilakukan oleh PMX sendiri ketika perhimpunan di Axiata Arena sebelum ini. Saya nak mempetik sedikit daripada Dr. Fattah Al-Waisi yang banyak mengkaji tentang Islamic Jerusalem dan sebagainya. Beliau memaklumkan dia ada 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, kedua adalah ketenteraan dan juga ketiga adalah politik. Jadi dari segi ilmu pengetahuan ini sebenarnya harus kita bawa masyarakat, terutamanya masyarakat di Malaysia, untuk membawa masyarakat tentang apa sebenarnya yang berlaku di Palestin dari segi sejarahnya. Kenapa perlunya wujudnya Hamas itu pada hari ini sebagai pejuang Palestin yang tulen, dan juga bagaimana ke depan selepas kemungkinan Palestin sudah merdeka, apa peranan yang boleh kita mainkan. Jadi ini antara benda-benda yang kita boleh lakukan dari sudut ilmu pengetahuan, dan saya lihat itulah peranan kami di NGO dan juga ahli akademik untuk membawa masyarakat tentang apa pokok ataupun apa perkara asas yang berlaku di Palestin. Kenapa di situnya terletaknya Masjid Al-Aqsa? Kenapa begitu penting kepada umat Islam? Kenapa untuk sahabat-sahabat kita yang Kristian juga penting bumi Palestin itu? Jadi itu dari aspek ilmu pengetahuan, dan juga dari segi politik dan juga dari sudut ketenteraan itu yang harus difikir, yang harus kita bawa kepada pimpinan-pimpinan negara dan juga terutamanya di dalam OIC itu. Untuk sejurus kita kembali daripada berjeda seketika, kita akan melihat langkah ke hadapan, melihat kepada realiti perkembangan semasa di Palestin. Teruskan kesetiaan anda. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampaikan kepada mereka mengapa kita suarakan dengan begitu lantang. Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat dan tentunya Israel. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah.
tanya itu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hai, ayah, santai say. Maaf deh, tumpang tanya. Hello? Pakcik, Ya. ya, hantar ni dulu Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa? Sorry, Uncle. Saya nak pergi di depan. Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey ya. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Selama 47 minit kita sudah membicarakan tentang perkembangan mutakhir di Palestin. Di dalam minit-minit yang berbaki ini kita melihat keputusan di dalam persidangan khas OIC dan juga perkembangan data-data yang kita lihat secara harian. Way forward, bergerak ke hadapan supaya kita dapat keputusan yang lebih berkesan, Prof. Dua perkara yang saya rasa ini perkara yang utama. Satu, gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan. Dan kalau kita tengok di PBB, Amerika sendiri bercakap tentang gencatan senjata, pause lah, bercakap tentang pause, berhenti sekejap. Negara-negara utama dunia, Rusia, China dan negara Islam, OIC juga bercakap soal gencatan senjata. Maknanya semua negara di dunia ini bercakap soal gencatan senjata dan kita harus bergerak ke arah itu. Kerana itu memastikan isu-isu pembunuhan kejam ini terhenti buat seketika sebelum berlakunya proses damai dan sebagainya. Yang keduanya bantuan kemanusiaan. Saudara Iman dah sebut tadi tentang kita dah hantar bantuan kemanusiaan sampai dan banyak negara lain juga sampai. Cuma jumlah yang sampai itu tidak seperti mana yang kita harapkan. Umpama apa yang PB mengatakan hanya setitis air di lautan yang sampai. Banyak lagi tak cukup. Kita bercakap tentang keperluannya 200 hingga 300 terak sehari. Yang masuknya 20 hingga 40 terak sehari. Tak banyak kalau ikut kepada keperluannya. Dan di sinilah saya rasa Mesir perlu melihat isu kemanusiaan adalah isu utama yang perlu mereka bantu. Tidak lagi melihat Israel, tidak lagi melihat Hamas, tapi melihat rakyat di Gaza 2.3 juta 300,000 manusia yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Dan pintu masuk hanyalah satu hari ini. Hanya di Rafah, sepadan Rafah. Dan sepadan Rafah itu adalah milik Mesir. Di mana Mesir mempunyai kata pemutus di situ. Walaupun kita bercakap tentang adanya pintu belah Israel juga. Campur tangan tentera Israel dalam soal keluar masuk barang-barang kemanusiaan, iaitu bantuan kemanusiaan tersebut. Tapi dari sudut negaranya, Mesir mempunyai kuasa penuh sebenarnya. Kedaulatan itu sebahagian dari kedaulatan negara dia. Di saat dunia memerlukan. Jadi Mesir, kalau ACC boleh dengar di sini, tolonglah bantu, bukalah, bagilah peluang untuk manusia di Gaza untuk hidup. Kerana kita bercakap tentang hospital telah dibom, hospital telah habis minyaknya, habis untuk generatornya, dah segala-galanya telah musnah. Tiada lagi yang boleh mereka bantu untuk menyelamatkan manusia di peringkat dalaman. Jadi hanya menunggu bantuan daripada luar melalui jalan masuk pintu Rafah, sepadan Rafah. Mesir harus bertanggungjawab soal ini. Saya pernah membaca satu surat di mana pada saat ada beberapa NGO menghantar surat kepada Jamal Abdel Nasser supaya membantu Palestin. Kerana kalau kau bantu, dia kata engkau lah hero kami pada ketika ini. Jadi ACC saya melihat, Mesir saya melihat, jadilah hero buat untuk kali ini. Sahaja mungkin membantu rakyat Gaza yang memerlukan, manusia yang memerlukan. Dan yang mendesak bukan hanya umat Islam tapi juga warga dunia. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kalau saya mungkin lebih praktikal apa yang kita boleh lakukan kerana di MyScientific kita banyak engage dengan
generasi-generasi muda yang banyak bertanya apa yang boleh kami lakukan. Mungkin saya boleh kongsikan 5 benda. Kita sebagai rakyat biasa yang mungkin tidak ada kuasa yang besar untuk mengubah sesuatu. Yang pertama adalah kita fokus kepada kecaknaan dan juga ilmu pengetahuan tentang isu Palestin dan juga isu-isu yang berlaku ketika ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bersama dengan NGO-NGO yang secara sah membantu sahabat-sahabat kita di Palestin dan juga insya-Allah jikalau selepas ini obsesan kita sebenarnya dalam proses untuk menghantar bantuan yang lebih besar dengan bantuan daripada Wisma Putra. So kita memerlukan ramai sukarelawan untuk membungkus barang dan sebagainya. Jadi bantulah dengan menjadi sukarelawan. Dan yang ketiga adalah teruskan memberikan sumbangan dari segi dana dan sebagainya. Dan yang keempat adalah yang agak orang kata apa ni tular di media sosial tentang boikot. Boleh rujuk di laman BDS Malaysia, Boycott Divestment Malaysia. Aiman, saya lihat boikot pada pusingannya ini nampak lebih berkesan daripada boikot sebelumnya. Betul. Dia lebih mungkin itu bacaan saya lah, tapi tak ada siapa buat kajian. Betul So kalau saya kita fokus kepada boikot dan juga bila tentang boikot ni orang akan melihat kepada senarai apa yang perlu diboikot. Jadi rujuklah kepada mereka yang ahli iaitu BDS, Boycott Divestment Malaysia. Yang terakhir adalah sebagai kalau saya sebagai seorang Islam, kita teruskan menembak doa-doa kita untuk sahabat-sahabat di Palestin. Semoga setiap daripada rakyat Malaysia yang bersama membantu 5 cara ini, dia menjadi asbab kepada kemenangan dan juga kemerdekaan bumi Palestin itu. Dan juga kita dapat solat secara mulia di Masjid Al-Aqsa insya-Allah pada satu hari nanti. Prof, negara-negara besar, negara Islam semua sudah meminta untuk gencatan senjata. Ia pernah berlaku sebelum ni dan keegoan, kesombongan Israel dia buat tak dengar aja. Apa yang boleh membuatkan mereka, macam mana boleh tarik telinga Israel supaya dia komit kepada gencatan senjata? Sebenarnya kalau dalam perbincangan akademik di kalangan profesor hubungan antarabangsa, mereka melihat Israel semakin isolated, semakin terpinggir dengan arus perdana kemanusiaan manusia. Dan ini berlaku semakin hari semakin meningkat kebencian manusia kepada Israel itu. Di saat kita bezakan dua-dua, negara dengan rakyatnya. Rakyat kita melihat 300, ada mengatakan sampai media mengatakan 300,000 membuat demonstrasi di London. Pengunjung mengatakan hampir 1 juta. Ini tidak pernah berlaku. Begitu juga di kota Paris, begitu juga di Washington DC, tempat White House di situ, Kongres di situ. Jadi desakan masanya cukup besar hari ini, cukup luar biasa, yang bukan saja berlaku di negara Islam tapi di negara-negara yang lain. Kita melihat macam mana negara-negara di Latin America menarik duta mereka daripada Israel, Afrika Selatan menarik duta mereka daripada Israel. Ini tidak pernah berlaku sebelum ni, dan saya menjangkakan bahawa trend ini akan berterusan kerana macam Aiman kata tadi, peranan media sosial yang semua orang mendapat secara live apa yang berlaku di bumi Gaza. Semalam mereka stop, mereka potong internet di Gaza, jadi orang terputus hubungan soal apa yang berlaku, peristiwa yang berlaku di sana. Tapi tidak selamanya mereka boleh membuat macam tu. Israel lambat laun akan terasa dia dihimpit oleh desakan manusia. Kerana di sebuah negara dan rakyat kita tengok di demonstrasi juga berlaku di Israel, di Tel Aviv, macam mana mereka mendesak supaya Netanyahu turun, digulingkan ataupun turun daripada Perdana Menteri, kerana mereka mempersoalkan sekarang ini tentang keselamatan mereka. Kita bercakap soal orang Gaza dibunuh. warga Tel Aviv bercakap tentang, warga Israel bercakap tentang kami tidak selamat lagi. Dan haruskah dasar kita seperti ini diteruskan? Kerana apa yang berlaku ada reaksinya. Reaksi Hamas reaction. Dan reaction ini bukan hanya di bumi Palestin saja. Reactionnya sudah melata seluruh dunia dan sudah tidak terikat kepada isu agama dan bangsa saja. It's not about Arabs, it's not about Islam. Dia sudah menjaga isu kemanusiaan yang orang Paris, orang London, orang Amerika, Latin America, even di China pun saya baca satu tulisan China saya cukup kagum dia melihat macam mana sejarahnya. Ini tidak pernah berlaku sebelum ni, orang Cina begitu concern pasal isu Israel Gaza hari ini. Jadi saya merasakan Mesti Perdana Menteri Ahmad Yassin, Syahid Ahmad Yassin, dia kata aku jangkakan 2027 Israel akan jatuh. Mungkin jatuh secara, kita tak pasti jatuh secara
slowly, perlahan atau jatuh mengaju, itu kita tak wallahu alam. Tapi ini satu pandangan bagaimana seorang pemimpin Hamas melihat bahawa kitaran setiap bangsa, setiap perjuangan ada kitarannya. Dan mereka melihat bahawa Hamas kitarannya 40 tahun dapat menupaskan Israel. Wallahu alam. Kita mengharapkan. Kita berpegang pada firman Allah Taala, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi soal bila itu bukan urusan kita. Kita kena harus berusaha. Kalau tidak pun dalam konteks kemanusiaan harus kita perkemaskan, dan sekurang-kurangnya berdoa itu senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh setiap umat Islam, dan kita harapkan pastinya hari-hari yang mendatang ni akan semakin banyak data-data baru. Walaupun OIC sudah bersidang, tapi Prof juga mengatakan bahawa itu perkembangan yang strategik kerana sekurang-kurangnya sudah bersedia berbincang dan sudah membuka laluan untuk memberikan tekanan. Kita harapkan perkembangan yang lebih baik, dan kita teruskan berdoa kepada rakyat di Palestin. Terima kasih kepada Prof, terima kasih kepada Aiman. Terbang datang lagi. InsyaAllah demi Palestin. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hibah.